Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Brunei Darussalam dan Amiriyah Arab Bersatu menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dalam pertukaran pengalaman bagi pembangunan dan pemodenan kerajaan ke arah mengukuhkan komitmen dan kerjasama memajukan dan memodenkan perkhidmatan awam kedua-dua buah negara. Perjanjian akan mencetuskan perkongsian strategik melalui program pertukaran pengalaman kerajaan GEEP dimeterai pada majlis penandatanganan di Madinat Jumairah, Dubai, Amiriyah Arab Bersatu. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Manakala menandatangani bagi pihak kerajaan Amiriyah Arab Bersatu, Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah Al-Gargawi, Menteri Hal Ehwal Kabinet. MOU tersebut antara lain menekankan komitmen antara negara Brunei Darussalam dan Amiriyah Arab Bersatu dalam kemajuan, pembangunan dan pemodenan kerajaan dan pada masa yang sama turut menggariskan visi bersama dalam memartabatkan tadbir urus kerajaan dan mengukuhkan kerjasama antara bangsa. Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua berada di Dubai bagi menghadiri sidang kemuncak Kerajaan Dunia atau World Government Summit 2024 pada 12 hingga 14 Februari. Republik Islam Iran dan negara Brunei Darussalam menghargai sejarah pertukaran dan berkongsi banyak persamaan budaya. Sejak lebih 30 tahun lalu, hubungan tersebut dibentuk berdasarkan 3 komponen iaitu saling menghormati, menggalakkan hubungan dua hala dan kerjasama yang membina secara timbal balik dalam multilateralisme. Perkara itu dinyatakan oleh pemangku Ketua Kedutaan Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena meraihkan ulang tahun ke-45 kemenangan Revolusi Islam di Iran. Acara berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Gadong. Tuan Abdul Fazal Azimi menambah tahun ini juga menandakan ulang tahun ke-34 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Iran. Dalam tempoh 3 dekad, jelasnya kedua-dua negara menikmati kerjasama yang erat dan hubungan tradisional yang mesra atas dasar saling menghormati dan persefahaman. Tambahnya, masih terdapat banyak ruang dan kapasiti bagi kerjasama dalam ekonomi, perdagangan, pelaburan, budaya dan pelancongan. Hadir mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Datuk Seri Paduka Awang Haji Sophian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU ke arah meningkatkan kerjasama dalam bidang kesenian dan kaligrafi Islam melalui program-program latihan dan bengkel-bengkel. Majlis penandatanganan berlangsung petang kemarin di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. MOU ditandatangani oleh Dr. Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa dan Dr. Dayanur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. MOU tersebut akan menggalakkan dan mempromosikan kerjasama antaranya penempatan tenaga pengajar dan pelajar dan pertukaran penerbitan. Menyedari kepentingan pembelajaran awal mengenai keselamatan, Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Syarikat Brunei Shell Petroleum BSP petang kemarin melancarkan program pembangunan kecemerlangan inovasi kesihatan keselamatan IBTE atau IBTE Shield di IBTE Kampus Jeffrey Bolkiah, Kuala Belait. Hadir menyampaikan sijil program Anugerah Keselamatan IBTE Agnes John Scott Lewis, pengarah urusan BSP. Program IBTE Shield diadakan untuk memupuk pola pemikiran pelajar mengenai kesihatan, keselamatan dan persekitaran HSE terutama dalam memenuhi permintaan industri minyak dan gas. Juga dilancarkan pusat pembelajaran baharu yang menjadi platform pembelajaran bagi pelajar untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran mengenai HSE. Turut hadir Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Pendidikan Teknikal IBTE.
Radio terus melalui evolusi dalam menyampaikan maklumat dan penghibur kepada para pendengar. Melihat kepentingan radio kepada masyarakat, Hari Radio Sedunia disambut setiap 13 Februari. Sambutan tahun ini bertemakan radio sedekat sebagai penyalur maklumat, penghibur dan mendidik. Bagi Radio Televisyen Brunei, perkhidmatan radio terus berkembang sebagai alat komunikasi penting antara kerajaan dan rakyat. Justru radio perlu lebih berevolusi dalam menyalur maklumat khususnya golongan muda. Kalau dulu banyak program-program, misalnya drama purba. Kedua, lagu-lagu permintaan suka ramai. Ini bagus ni. Tidak ketinggalan juga kata ni berita tu memanglah tadi saya sentiasa tunggu. Mudah-mudahan Radio Brunei akan sentiasa maju dan akan bertambah baik dalam siarannya untuk orang ramai dan juga untuk semua negara Brunei Darussalam. Berikutan peredaran masa, perkhidmatan radio juga telah melalui perubahan dari analog kepada digital. Sebahagian besar auda mungkin sudah mengetahui permainan Lego yang begitu popular sejak dulu lagi. Tetapi apakah antara keistimewaan permainan Lego? Ingin tahu lebih lanjut mengenainya, Rosima Sulaiman ada laporannya. Permainan Lego dikatakan boleh meningkatkan kesabaran, disiplin dan mewujudkan komunikasi yang baik. Bahkan bagi Sean Hun, seorang penggemar Lego, terdapat beberapa sebab mengapa permainan Lego begitu sesuai untuk kanak-kanak. Beliau yang sudah mengumpul Lego sejak berumur awal 30-an memiliki koleksi Lego yang pelbagai sehingga hampir memenuhi ruang rumahnya. Menurutnya lagi, Lego mampu meningkatkan kreativiti seseorang. We start assembling Lego, we'll get them to organize, the same parts all together. So it teach them organization skill. And obviously, the second part of it is creativity. You learn to, put different parts together and create something out of nothing. And I think one of the very important part of playing Lego is it teaches you to learn instruction. Dengan nilai pembelajaran dalam permainan Lego khususnya bagi kanak-kanak, ia juga menguji kecekapan dalam menyelesaikan masalah. Apa yang lebih penting, ia dapat memupuk nilai-nilai kesabaran dan kreativiti untuk menyiapkannya. Laporan Rosima Sulaiman untuk Berita RTV. Ruang niaga projek Tunas berupaya membantu para peserta untuk berkembang maju dan menjadi kompetitif selaku pengusaha perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Diwujudkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melalui kerjasama dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Projek Tunas turut berpotensi mencapai matlamat wawasan Brunei 2035 ke arah ekonomi yang padu, dinamik dan progresif serta mampu menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Terletak di Pekan Bangar, daerah Temburong, ruang niaga projek Tunas merupakan platform untuk peserta memperkenalkan dan menjual produk masing-masing. Penyediaannya juga membolehkan mereka mempraktikkan latihan yang telah diketengahkan oleh BIBD dalam urus niaga demi mencapai kejayaan. Projek Tunas ni, kalau kata melihat secara overview-nya, ada dua perkara. Satu, keinginan masing-masing untuk merubah dan juga untuk menjadi lebih baik tu. Yang kedua, untuk memastikan misdiorang ini mempunyai struktur perniagaan yang teratur. Kami mahu melihat mereka ini berkembang bukan saja sebagai small and medium enterprise ni. We wanted to see them menjadi peniaga-peniaga ataupun konsortium-konsortium lebih besar yang dapat memberikan khidmat dan juga menjual produk mereka bukan saja di dalam negara tetapi untuk di luar negara juga.
Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat separuh akhir kebangsaan bagi tahun 1445 Hijrah diadakan kemarin di Dewan Muzakarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. 60 peserta, 28 lelaki dan 32 wanita bertanding dalam 5 kategori selama 3 hari. Majlis pengumuman keputusan bagi musabakah tersebut berlangsung esok. Musabakah dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Kembali selepas ini. Sepuluh buah syarikat tempatan dikenakan denda oleh Mahkamah Magistrat kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tiap-tiap tahun keuangan di bawah Seksyen 52-1 dari Akta Cukai Pendapatan Penggal 35. 4 syarikat masing-masing dikenakan denda RM5,000 iaitu Elma General Contractor Sdn Bhd, Walkie Sdn Bhd, Prosera Tile Sdn Bhd dan Vistana Jewellery and Fashion Sdn Bhd. Sementara Infosys Sdn Bhd dikenakan denda RM4,000. Manakala 2 syarikat Altco Jaya Sdn Bhd dan Sabli Beverages Industries Sdn Bhd didenda RM3,000. Syarikat McBrumby Beverage Sdn Bhd didenda RM2,500. Sunshine School Sdn Bhd dikenakan RM2,000 dan Haji Uthman Complex Management Sdn Bhd didenda RM1,000. Bahagian hasil Kementerian Keuangan dan Ekonomi mengingatkan kepada semua syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Penggal 39 untuk menghadapkan penyata cukai pendapatan masing-masing selewat-lewatnya pada 30 Jun ini bagi tahun taksiran. Jika sabit bersalah kerana gagal menghadapkannya di samping dikehendaki untuk membayar denda yang dikenakan oleh mahkamah, syarikat terbabit juga dikehendaki untuk menghadapkan penyata cukai pendapatan yang tertunggak dan membayar cukai pendapatan yang tertunggak serta penalti yang dikenakan iaitu maksimum 17% daripada jumlah cukai yang tertunggak jika ada. Sementara itu, 2 buah syarikat dikenakan kompan berjumlah RM500 kerana melanggar kali kedua Peraturan Perancangan Bandar dan Desa Komposisi Kesalahan 2018. Kompaun dikeluarkan susulan Opkemas yang dijalankan oleh pihak Autoriti Perancang Jabatan Perancang Bandar dan Desa di Mukim Sengkurung. 2 syarikat berkenaan didapati masih menghalang mempamerkan barang-barang di kawasan petak letak kenderaan, kawasan kaki lima dan kawasan lanskap di Peribis Perniagaan dan perusahaan tempat syarikat-syarikat berkenaan beroperasi. Tempoh 7 hari diberikan untuk menjelaskan kompaun. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait menjalankan operasi Kabat menyasarkan sebuah kedai runcit di Mukim Kuala Belait. Semasa operasi tersebut, 5 warga negara asing diperiksa dengan salah seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut. Warga negara asing tersebut didapati melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Seorang pekerja perempuan warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Yani binti Karto Andir memegang pasport bilangan E5215502. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Berakas di talian 233-0410 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan.